Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Tajuk kita hari ini adalah Membina Ayat Mudah, bahagian 2. Sebelum tu, mari kita baca perkataan yang cikgu ajar minggu lepas sebagai ulang kaji. Kita tengok ayat yang pertama. Keris, keris, K-E-K-R-I-S, keris. Seterusnya kita baca bersama cikgu. Tapis, T-A-P-I-S, tapis. Seterusnya tulis, kudis, lukis, lukis. Seterusnya tumis, pintu, lilin, rajin, cincin, masin, gincu, manik, batik, sisik. Seterusnya betik, tasik, adik, petik, bilis. Ini adalah contoh beberapa perkataan yang cikgu ajar minggu lepas. Seterusnya kita belajar tentang frasa. Kan kamu ingat minggu lepas cikgu beritahu frasa adalah gabungan dua perkataan. Kita tengok gambar. Yang ini adalah gambar keris. Keris. Tapi kalau satu ini kita sebagai perkataan. Jadi frasa dia mesti dua. Iaitu kita tambah di belakang adalah keris lama. K-E-K-R-I-S, keris. L-A-M-A, lama, keris lama. Tengok. Ini apa? Sambal. Sambal. Yang ni perkataan. Kalau frasa, tumis. Tumis. Jadi frasanya adalah sambal tumis. Sambal tumis. Ini buku. Buku satu perkataan. Frasa nipis. Buku nipis. Kalau kamu nak tulis sebagai buku baca, selain pada buku nipis, buku baca, buku adik pun boleh. Yang ini adalah buku nipis. N-I-P-I-S, nipis. Buku nipis. Ini pintu. Ini perkataan. Kalau kita nak bagi jadi frasa, tambah perkataan baharu. Pintu baharu. Selain pintu baharu, awak juga boleh guna frasa sebagai pintu kayu, pintu rumah. Contoh. Seterusnya ada lagi. Kita tengok frasa. Ini gambar apa? Cincin. Cincin. C-I-N-C-I-N, cincin. Suku kata yang berulang. Cincin. Yang ni perkataan. Frasa kita tambah di belakang. Emas. E-E-M-A-S, emas. Emas. Cincin emas. Kalau awak nak guna frasa lain pun boleh. Cincin ibu, cincin kakak pun boleh. Ataupun beli cincin, itu juga frasa. Seterusnya gambar apa ni? Rajin.
rajin baca. Okey. Ni gambar tasik. Okey, tasik, perkataan, frasa, tambah lagi satu biru. Tasik biru. Kalau nak buku selain daripada tasik biru, tasik cantik pun boleh, ya. Ni tasik biru. Okey, seterusnya betik. Satu perkataan, betik, B-E-T-I-K-T, betik. Kita tambah di belakang masak. Betik masak. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ayat. Kita buat ayat. Okey, contoh ayat. Aki cuci keris lama. Okey, semula. Aki cuci keris lama. Aki cuci keris lama. Okey, gambar yang kedua. Kakak masak sambal tumis. Kakak masak sambal tumis. Sekali lagi, kakak masak sambal tumis. Seterusnya, Zahra ada buku nipis. Zahra ada buku nipis. Okey, seterusnya, Bapa beli pintu baharu. Bapa beli pintu baharu. Okey, seterusnya, ayat seterusnya. Ibu beli cincin emas. Ibu beli cincin emas. Okey, kamu tengok cikgu lupa nak bagi tahu, ya. Awal ayat huruf mesti huruf besar dan diakhiri dengan tanda noktah. Minggu lepas dah cikgu terangkan, cikgu harap awak ingat, ya. Okey, seterusnya. Adik rajin baca buku. Adik rajin baca buku. Awal ayat huruf besar dan di akhir ada tanda noktah. Okey, seterusnya. Itu tasik biru. Itu tasik biru. Ayat yang sangat mudah. Di awal huruf besar dan diakhiri dengan tanda noktah. Okey, seterusnya yang terakhir. Dayani suka betik masak. Dayani suka betik masak. Okey, Dayani, nama, kalau nama khas, Dayani nama orang, nama bagi orang, kata nama khas lah. Okey, dan di awal ayat pun huruf besar. Okey, dan di akhir dengan noktah. Okey, seterusnya topik yang terakhir, tajuk kita terakhir adalah susun perkataan menjadi ayat yang betul. Okey, lama Aki keris cuci. Ayat tak betul. Jadi, ingat, mula-mula cikgu beritahu yang pertama mesti yang huruf besar. Okey, yang ni mesti nombor 1. Jadi, Aki. Lagi kemudian, ingat, tanda noktah ni di akhir ayat. Okey? Jadi, Aki lama. Kita nak ambil mana? Aki keris ke ataupun Aki cuci? Aki, selepas kata nama, perbuatan, cuci. Jadi, Aki cuci keris lama. Okey, seterusnya, sambal kakak tumis masak. Okey, yang pertama, mestilah yang mana di awal huruf besar, kakak di hadapan dan di akhir ada tanda noktah iaitu tumis. Tumis.
Yang ni kita dah ambil kakak sambal ataupun kakak masak. Ingat, selepas kata nama biasanya adalah kata kerja. Jadi kakak, yang mana kata kerja? Sambal ke masak? Sambal ni benda kan. Jadi masaklah kata kerja. Jadi kakak masak sambal tumis. Okey, seterusnya. Nipis Zara buku ada. Okay. Pertama, pastikan huruf besar. Okay. Zara pun adalah kata nama khas. Ingat, kalau nama orang, di awal dia huruf besar. Okay. Zara di depan dan perkataan nipis di belakang sebab dia ada tanda noktah. Okay. Zara buku ataupun Zara ada. Okay, Zara ada buku. Okay, senang kan? Okay, lagi seterusnya. Pintu bapa baharu beli. Pintu bapa baharu beli. Okay. Pertama, bapa mesti depan sebab dia huruf besar. Okay, bapa ni kata nama umum. Okay, dan baharu. Nampak? Baharu ada tanda noktah di belakang. Jadi bapa pintu ataupun bapa beli. Antara pintu dengan beli, yang mana kata kerja? Beli. Jadi bapa beli pintu baharu. Okay, seterusnya. Emas ibu cincin beli. Yang mana yang pertama? Ya, ibu pandai. Sebab apa? Huruf besar. Okey, ibu. Dan kita cari perkataan yang terakhir dulu. Yang ada tanda noktah. Okey, pandai. Noktah iaitu emas. Jadi, ibu apa? Ibu beli cincin emas. Beli ni adalah perbuatan. Okey, seterusnya. Rajin adik buku baca. Rajin adik buku baca. Okey, pertama sekali adik. Adik apa? Adik last sekali buku. Adik rajin baca buku. Okey, seterusnya. Okey. Biru itu tasik. Yang ni sangat mudah lah. Yang pertama kita ambil itulah di depan dan akhir sekali tanda noktah itu. Okey, itu tasik biru. Okey, ayat yang terakhir. Suka Dayani masak betik. Suka Dayani masak betik. Okey, yang mana dulu? Okey, yang mana huruf besar? Dayani pun kata nama khas. Okey, Dayani dan kita ambil yang ada tanda noktah. Masak di akhir sekali. Kemudian betik ke Dayani betik ataupun Dayani suka? Takkan Dayani betik suka masak kan? Jadi Dayani suka betik masak. Itu saja. Cikgu harap awak faham. Nanti cikgu akan beri soalan. Awak boleh jawab. Dan jangan lupa kita ada kelas lagi minggu hadapan. Jumpa lagi minggu hadapan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.